Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-15 pada menyatakan peri hemat yang besar. Bermula diceritakan daripada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu bahawa berkata ia, "Ingatkan akan dirimu supaya jangan kurang hemat perimu, kerana aku tiada melihat sesuatu yang dihinakan manusia siapa seperti kurang hemat itu, dan suatu aku tiada melihat yang dimuliakan manusia seperti hemat yang besar, dan hendaklah hemat manusia itu demikian, dan jangan dijadikan dirinya hina pada antara segala manusia yang lain, dan hemat yang besar itulah yang menjadikan dirinya mulia pada antara segala manusia yang lain, kerana akan manusia itu bagai-bagai jua perinya akan seseorang. Barang siapa yang dijadikan dirinya hina, ia hina jua adanya. Dan barang siapa yang dijadikan dirinya itu mulia, ia mulia jua adanya." Bermula, segala orang yang hadir di sana bertanyakan kepadanya, "Ya Amiral Mukminin, betapa manusia itu menjadikan dirinya mulia dan betapa ia menjadikan dirinya hina?" Maka sabda Amirul Mukminin Umar, "Adapun manusia itu menjadikan dirinya mulia dengan berbuat segala perkara yang patut pada budi, dengan berkata segala perkataan yang patut pada budi itu, iaitu pada segala masa betul dan pada barang tempat yang harus, dan serta segala orang yang mulia baik daripada budinya dan bicaranya atau bangsanya, dan lain daripada itu. Dan manusia itu menjadikan dirinya hina dengan meninggalkan segala perkara yang telah lalu katanya itu." Adapun dalam kitab Sifatus Salatin dikata, peri hemat yang benar itu akan segala manusia baik dan akan segala raja-raja terbaik jua, kerana bekas perhiasan dan ketinggian segala raja-raja yang besar-besar ada hemat itu, dan tanda kemuliaan dan kebesaran segala orang yang ada bangsawan ada hemat itu jua. Maka harus di atas raja-raja barang perbuatan yang ia menghendak itu dengan hemat berbuat dia, dan barang bicara yang ia mengusahakan itu dengan hemat bicara akan dia, kerana tiada dapat tiada akan segala raja-raja itu berlakukan segala perkara dengan hemat juga. Hikayat, diceritakan daripada Sultan Iskandar bahawa ada suatu hari duduk ia dengan dukanya dan tiada keluar dari rumahnya itu. Maka Jalinis Al-Hakim masuk menghadap. Dilihatnya Iskandar itu dengan bercinta. Maka berkata ia, "Daripada apa sebab tuan hamba bercinta, maka tiada keluar daripada rumah?" Maka kata Iskandar, "Adalah cintaku daripada dunia ini, tiadakan berapa lama kerajaanku, dan tiada berapa adanya itu, susahnya diriku, dan menyusahkan orang banyak adanya. Maka dari pekerjaan yang sia-sia itulah cintaku." Maka sembah Al-Hakim itu, "Benarlah bicara Sultan itu, dan apa gerangan dunia ini, bahawa terlalu amat menyusahkan diri kerana ia, tetapi akan pekerjaan dunia itu pun ada suatu tanda jua daripada kerajaan akhirat adanya, dan kerajaan akhirat itu yang maha besar, dan tiada berkesusahan adanya, dan yang kekal adanya, dan yang Sultan dapat peroleh daripada pekerjaan kerajaan dunia ini dengan sebenarnya. Maka harus Sultan mengusahakan pada pekerjaan kerajaan dunia dengan sesungguhnya, supaya Sultan dapat kerajaan akhirat itu yang kekal, yang tiada boleh dikira-kiranya kebesarannya itu." Maka Iskandar pun sukacitalah daripada mendengar kata yang baik itu. Bermula, yang dikatakan hikmat yang benar itulah jua bahawa Sultan Iskandar itu tiada membezakan dirinya dengan kerajaan sekalian alam ini. Katakan berapa kerajaan segala dunia ini yang aku berlelah akan mendapat dia, kerana dunia ini yang 500 tahun perjalanannya, besarnya, tiadalah berapa pada penglihat hematnya itu, sebab tuntut kerajaan yang lain itu. Adapun kehendak daripada hemat yang benar itu, bahawa manusia pada barang sesuatu yang ada dalam dunia ini daripada baik dan patut dan betul itu, meminta kemuliaan dan kebesaran dan kebanyakan itu, dan menjauhkan dirinya daripada jalan kehinaan dan kecelakaan dan kekurangan itu.
Bermula akan segala raja-raja tiada dapat tiada daripada dua perkara. Seperkara sakhawat dan kedua perkara hemat. Dan barang siapa daripada segala raja yang tiada dua peri itu padanya, tiada sempurna kerajaannya dan tiada sejahtera dalam segala pekerjaannya. Hanya kepada barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala dua peri itu ada padanya tanda kebajikan dunia dan akhirat. Bermula, jikalau daripada seorang raja melihat menteri itu suatu peri yang bukan layak padanya atau sesuatu perbuatan yang bukan patut dengan hemat adanya, maka harus ia mengingatkan rajanya dan mengambil dia daripada peri dan perbuatan itu. Bermula diceritakan daripada seorang raja yang ia menganugerahkan kepada seorang 500 dirham. Maka sembah menterinya, katanya, aku mendengar dari segala orang tua-tua bahawa segala raja tidak harus menyebutkan anugerah kurang daripada 1000 dirham bilangnya. Bermula oleh Raja Harun al-Rashid, sehari dianugerahkan kepada seorang 500 sahil. Maka menterinya yang Yahya namanya, dengan isyarat matanya melarangkan dia. Apabila sudah segala orang pulang, maka Harun al-Rashid bertanya daripada Yahya sabdanya, apa kehendakmu dengar daripada isyarat itu? Maka sembah Yahya, ya Amirul Mukminin, bahawa yang raja itu tidak harus mengatakan kurang daripada 1000 anugerah bilangnya itu. Bermula sehari, Raja Ma'mun mendengar daripada menterinya yang Abbas namanya, bahawa ia berkata pada hambanya, pergi engkau ke pasar dan beli dengan tengah tahil barang-barang. Maka Ma'mun gusar padanya, bersabda dengan murkanya, apabila engkau tahu adakan setahil itu, setengahnya sahaja tiada ada kebajikan padamu dan tidak harus disebutkan menteri namanya, maka kelak dipecatkan dia. Adapun dalam kitab Sifatul Muluk diceritakan bahawa daripada Raja Syabur, ia berpesan akan anaknya, katanya, hai anakku, apabila engkau dalam kerajaanmu menganugerahkan sesuatu akan barang seorang, jangan engkau berikan barang yang dianugerahi itu kepadanya dengan tanganmu sendiri. Dan jangan engkau lihat atau suruh membawa di hadapanmu barang yang diberikan itu. Dan hendaklah asyam. Tak kala engkau anugerahi sesuatu, jangan ada kurang daripada hasil sesuatu negeri anugerahmu itu, supaya orang itu dengan anugerahmu itu jadilah karya dan lepaslah daripada kesukarannya serta dengan anak cucunya. Adapun lagi, hai anakku, adalah engkau sehingga ada nyawamu dalam kerajaanmu, jangan mengerjakan kerja berniaga, kerana perbuatan itu bukan layak akan segala raja-raja yang berhemat dan berdaulat dan berbangsa. Hikayat, bahawa Menteri Raja Hormaz itu menyuruhkan orang kepada rajanya membawa surat. Maka dalam surat itu mengatakan, dalam negeri ini banyak dagang datang dan banyak jauhar sertanya daripada lu'lu' dan yakut dan la'al dan almas dan lain daripada itu. Dan hamba belikan raja 200,000 tahil daripada segala permata. Dan tak kala menghendak segala permata itu hantarkan kepada raja, maka datanglah dagang daripada negeri yang lain, hendak membeli segala permata itu daripada hamba, dan memberi akan hamba laba 200,000 tahil lagi. Jikalau benar pada bicara raja hamba, jualkan segala jawahar ini, kemudian harinya hamba belikan lain lagi. Maka Raja Hormaz pun membalas surat menterinya itu seraya mengatakan, adapun akan 200,000 tahil yang dijanjikan dengan labanya 400,000 tahil, berapa adanya itu yang menyebutkan dia pada hadapan kami dan mengira-ngira banyaknya itu kepada kami. Jikalau kamu mengerjakan kerja berniaga, maka siapa lagi akan mengerjakan kerja kerajaan ganti kami? Dan jikalau kamu membeli dan berjual harta yang banyak itu, maka betapa dapat segala dagang dalam negeri kami itu sekalian mencari rezeki itu. Maka nyatalah engkau membinasakan nama kami dan nama segala raja,
dan nama segala menteri, dan engkaulah seteru segala dagang yang ada dalam negeri kami. Bahawa bicaramu itu adalah mengadakan kesukaran atas mereka itu, dan kelakuanmu ini tidak layak akan menteri. Oleh sebab itu dipecat akan dia. Adapun dalam kitab Sifatul Hikmah, dikatakan, hemat itu banyak perkara adanya. Dan seseorang daripada segala manusia lain hematnya itu. Bermula, ada hemat seorang akan harta jua, dan hemat seorang akan sabar dan qanaah jua, dan hemat seorang akan berahi jua, dan hemat seorang akan ilmu dan amal jua. Dan demikianlah ada bagai-bagai hemat seseorang dalam dunia ini, sedang semuanya berlainan perinya. Maka terlayak hemat itu akan segala raja-raja dan akan segala menteri, artinya, jika benar hemat itu adanya. Hikayat, bahawa Menteri Sultan Harun al-Rashid, Yahya ibn Khalid al-Barmaki namanya. Maka adalah menteri itu pada satu hari duduk pada majlis Harun al-Rashid, pulang ia ke rumahnya. Pada antara jalan, datang seorang peminta dari hadapannya, katanya, "Ya Yahya, adalah aku daripada kesukaran, datang padamu dan berkehendak aku daripada anugerahmu." Setelah Yahya sampai ke rumahnya, maka disuruhnya panggil orang itu duduk pada satu tempat di luar pintu itu, dan dipanggil bendahari itu, dan dipesan, pada tiap-tiap hari berikan kepada orang itu 1,000 dinar, dan barang dimakannya dalam rumahnya itu bahagikan dan hantarkan daripada segala makanan dalam rumahmu sendiri itu, suruh hantarkan olehmu kepadanya. Bahawa dikatakan sebulan, peminta itu duduk di pintu Yahya, dan tiap-tiap hari diberikan padanya 1,000 dinar. Maka dalam sebulan itu, 30,000 dinar sampailah pada orang itu. Maka ia pun pulanglah ke rumahnya, dan bendahari itu pun memberitahu Yahya akan orang itu sudah pergi. Maka Yahya berkata, "Demi Allah, jika ia tidak pergi, sehingga hidup duduk di pintu ini, duduk di pintuku ini, ku berikan jua padanya wazifah itu pada tiap-tiap hari." Hikayat dalam kitab tarikh bahawa ada seorang raja dalam negeri Mesir, Abdul Aziz namanya. Maka ada satu hari keluar ia dari negeri Mesir, bermain-main ke luar negeri, dan pada antara jalan orang banyak mengiringkan raja itu, ada anaknya seorang daripada segala orang itu hilang, dan nama budak itu Abdul Aziz namanya. Maka adalah bapanya dengan duka hatinya, dengan suaranya amat berang, memanggil anaknya itu mengatakan, "Ya Abdul Aziz." Maka raja itu mendengar katanya. Maka dipanggil akan orang itu dan disuruh berikan padanya 10 dirham. Maka kata menteri Amirul Mukminin, kerana ia itu memanggil anaknya sendiri, bukan kehendak meminta. Maka sabda raja itu, kerana ia menyebut namaku, maka haruslah ku jadikan ia kaya, supaya jangan kesukaran ia adanya. Hikayat, dalam kitab tarikh demikian menyebut bahawa ada dahulu kala seorang raja daripada segala raja ajamnya, namanya Khosru. Maha besar kerajaannya dan hematnya dan baik perinya dan pekertinya pada antara segala raja-raja ajam itu. Dan nama isterinya Shirin. Adalah maha elok rupanya, tiada ada pada zaman itu, dan sekalian kebajikan ada padanya. Dan Khosru itu amat berahi akan Shirin, dan inilah ceritanya berahi, dan yang diberahikan itu masyhurlah dalam segala alam. Dijadikan satu hikayat namanya Khosru dan Shirin, menyatakan daripada segala kelakuan berahi itu akan mengasih yang diberahikan itu. Adapun ada satu hari Khosru itu duduk di atas mahligai serta isterinya. Maka tak kala itu datang seorang pengail membawa persembahan seekor ikan yang baik akan hadiah kepada Khosru itu. Maka adalah Khosru pun menganugerahkan kepadanya 4,000 dirham. Maka berkata Shirin kepada Khosru, "Salah perbuatanmu itu." Maka kata Khosru, "Betapa salah itu?" Maka kata Shirin, "Jikalau engkau kemudian menganugerahi
kepada seorang daripada pegawai kerajaanmu 4,000 dirham, maka kelak katanya, disamakanlah aku dengan orang pengail itu. Dan jika engkau mengurangi daripada 4,000 dirham itu, nescaya katanya, dikurangkan aku daripada pengail itu. Maka jadi syaklah pada hati segala orang daripada perbuatanmu itu. Maka Khosru pun berkata, benarlah katamu itu. Betapa sudah lalu kataku, itu tiada dapat aku kembali lagi daripada yang telah dikata itu. Dan adalah daripada segala raja aib jua, kerana bersalahan dengan katanya. Dan tiada menyampaikan janjinya itu. Maka kata Shirin, tiada mengapa, adalah tipu padaku melepaskan daripada kata orang, engkau bersalahan dengan katamu itu. Maka kata Khosru, apa tipu itu? Maka kata Shirin, tanya kepada pengalih itu, bahawa ikan yang dibawanya persembahan itu jantankah atau betinakah? Jikalau katanya jantan, maka katamu betina yang engkau mau. Dan jikalau katanya betina, maka katamu jantan juga yang engkau mau. Maka ia pun akan pergilah. Dan amat sukar jua jawabnya. Dan engkau pun lepas daripada katamu itu. Maka Khosru pun daripada berahinya mendengarkan katanya, lalu bertanya kepada orang pengail itu, bahawa ikan itu jantankah atau betinakah? Dan pengail itu pun sangat cerdik dan berbudi, katalah dengan sembahnya, Daulat Shah Alam, adapun akan ikan itu bukan ia jantan dan bukan betina, tetapi adalah khunsa. Maka daripada katanya itu, maka Khosru pun tertawa-tawa. Maka dianugerahkan pula padanya 4,000 dirham lagi. Maka adalah pengail itu menerima 8,000 dirham dan dibubuhnya pada suatu bekas dan berjalan ia. Maka pada antara jalan, jatuh suatu dirham di atas jalan. Maka adalah si pengail itu menurunkan bekas dirham itu. Maka lalu ditaruhnya pada satu tempat serta dicarinya dirham yang jatuh itu. Setelah didapatnya satu dirham itu, maka ditaruhnya pada tempat segala dirham itu. Maka berjalan pula ia. Maka Khosru dan Shirin kedua pun melihat kelakuan pengail itu, dan adalah Shirin itu berkata kepada Khosru, lihatlah olehmu kehinaan budi dan bicaranya si pengail itu. Kerana satu dirham itu menurunkan bekas segala dirham itu, dan beberapa berlelah mencari supaya dapat satu dirham yang suatu itu. Panggilkan dia dan katakan itu padanya supaya malu. Maka Khosru tiada dapat melalui daripada katanya Shirin itu, melainkan menurut jua daripada berahinya. Maka disuruh panggilnya pengail itu dan dikata akan dia, hina jua adamu dan tiada ada budi dan bicaramu dan kurang hematmu yang daripada 8,000 dirham itu, sehingga suatu dirham jua jatuh, berhenti dengan segala keberatan segala harta itu dan mencari satu dirham, dan dahulu daripada beroleh suatu dirham itu tiada berjalan, lalu itu tiada berjalan. Maka nyatalah kehinaan adamu dan kekurangan bicaramu. Maka sembah pengail itu, Daulat Shah Alam bertambah-tambah. Adapun yang hamba mencari satu dirham itu bukan daripada kemuliaan dan kebesaran dirham itu hamba mencari dia, melainkan daripada pihak kemuliaan dan kebesaran barang yang tersurat di atas dirham itulah, kerana sebelah dirham itu tersurat nama Allah Ta'ala dan pada sebelah lain tersurat nama Shah Alam. Maka jikalau tiada hamba mencari satu dirham itu dan ditinggalkan dia kepada antara jalan di atas tanah itu, dan segala orang yang berjalan di situ dengan daripada alpanya menaruh kakinya atas dirham itu yang tersurat atasnya dua nama yang maha mulia yang harus dipermuliakan oleh segala manusia, diringankan dan dihinakan jua. Maka hamba berdosalah dan segala orang yang berjalan atas dirham itu pun berdosa jualah. Itulah jua hal yang hamba takut daripada hal itulah. Maka dengan usaha hamba mencari suatu dirham itu. Maka Khosru mendengar daripada katanya itu sangat suka dan dianugerahkan lagi padanya 4,000 dirham. Maka pengalih itu pun adalah dengan gembiranya menerima ia 12,000 dirham itu dan pulang ke rumahnya.
Dan Khosru menyuruhkan menyurat surat dengan air emas diletakkan pada pintu negeri perkataan ini. Bahawa barang siapa yang mendengarkan dan menyurutkan kata perempuan dengan tiada ikhtiar akan suatu dirham atau 2 dirham, rugilah ia.